Cuma sekarang ini kita ada pula ngata korang dalam bentuk baru, iaitu dalam bentuk media massa. Hak ni hak terbaru. Maknanya dulu ngata korang ni mulut sahaja, ataupun dengan isyarat kerlengan mata, jelingan macam-macam, ataupun gerakan badan untuk nak ngejek, nganjing orang, mengolok-mengolok orang. Ini disebut dalam wailul likulli humazatil lumazah tu. Balik nanti boleh buka apa makna lumazah, humazah. Mana ngata korang tak pakai mulut tapi pakai gerak badan, jelingan, kerling. Itu pun termasuk yang wailul likulli humazatil lumazah. Tapi sekarang tambah pula pesen baru, kita ngata korang dalam format elektronik, WhatsApp group, dalam Facebook, dalam TikTok dan macam-macam lagi. Kita ngata korang sambil-sambilan. Contoh, sambil ceramah ni sempat ngata lagi. Tangan dia ngata, dah lah ustaz ni lambat, itu tunggu lama, ingat tak ada kerja lain. Tengok dia seng. Contoh saja. Ataupun dia ngata ke masjid ke, parking payah lah, tak ada makan tak sedap. Ada je mana sambil-sambilan. Mulut senyum gitu, tangan gini kedik. Jadi ini menambahkan budaya ni jadi makin bahaya lagi. Sebab itu budaya ngata korang ini payah. Macam kita sekarang ni kalau di luar sana netizen lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah, kami mohon padamu kefahaman para nabi, daya hafalan para rasul, ilhamnya malaikat muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, kayakan kami dengan ilmu-Mu, hiasilah kami dengan kelembutan, muliakan kami dengan takwa, cantikkan kami dengan sihat wal afiat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Terima kasih yang berusaha tuan pengacara majlis, yang saya hormati para pegawai, ahli jatuhan kuasa dan sukarelawan Masjid An-Nur, Mukim Badak Bacok, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, adik kakak sekalian, moga sekaliannya sejahtera dalam limpahan rahmah dan barakah. Saya dahului dengan penyataan tahmid kesyukuran atas pertemuan pada pagi ini. Sebelum meneruskan ceramah, izinkan saya mengungkapkan pantun anak Cina memakai singlet pergi ke kedai. Kalaulah tidak kerana jalan berbelit-belit, tadi-tadi dah saya sampai. Minta maaf, lewat sikit saja. Hadirin hadirat sekalian, pagi ini kita ingin memetik salah satu daripada pelajaran dalam cerita besar Isra' wal Mi'raj. Kita maklum bahawa Isra' ini memang peristiwa yang luar biasa. Banyak pelajaran. Pelajaran sebelum Nabi Isra' ada pelajaran, semasa Nabi Isra' pun ada pelajaran, balik pada Isra' Mi'raj pun ada pelajaran. Banyak sungguh. Pada pagi ini kita nak mengambil satu ibrah daripada cerita ini semasa Nabi Isra' Mi'raj, satu peristiwa. Dalam hadis disebutkan, lamma urija bi marartu bi qaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmushuna wujuhahum wa sudurahum. Nabi bercerita, ini hadis panjang.
ketika saya diisrakan, saya lalu dekat sekelompok manusia. Saya nampak ada sekumpulan manusia duduk, yang mana mereka ini lahum asfarun min nuhas yakhmushuna wujuhum wa suduruhum. Manusia yang saya nampak ini kukunya buat dari tembaga besi. Kukunya. Masa saya lalu tu, kata Nabi, apa kerjaan mereka? Yakhmushuna wujuhum wa suduruhum. Kerjanya mencakar muka dan dada sendiri. Duk cakar gitu. Cakar. Dahlah kuku dari besi tembaga, dari tembaga, cakar pula habis, berdarah habis. Maka Nabi pelik. Fakultu man haula ya Jibril. Siapa dia itu ya wahai Jibril? Jawab Jibril, haula allazina ya'kuluna luhuman nasi wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka ini adalah orang-orang yang di dunia dulu makan bangkai manusia. Nah, di dunia dia makan bangkai manusia. Wa yaqauna fi a'radihim, dan mereka terjerumus ke dalam aib-aib orang. Dia suka sibuk aib orang, sibuk kaji hak orang. Ini hadis dalam Sunan Abu Daud. Dalam hadis lain dari jalur Anas bin Malik pula disebutkan, lama urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Hampir samalah matannya. Saya lalu dekat masa Isra', nampak sekelompok manusia kuku daripada tembaga, cakar dada dan wajah mereka. Fakultu man haula ya Jibril. Saya tanya Jibril, siapa dia ini ya Jibril? Maka jawab Jibril benda hak sama juga. Mereka ini semasa di dunia makan daging-daging manusia dan mereka mencela kehormatan manusia. Yaqa'una fi a'radihim. Tuan-tuan sekalian, apa pelajaran daripada hadis ini? Pelajarannya adalah lidah kita ni anugerah dan nikmat yang Allah beri sangat luar biasa. Dengan lidah ni kita boleh berzikir, bercakap, ngaji Quran, macam-macam. Tapi bila anugerah ini tidak digunakan sebaik-baiknya, maka dia akan jadi senjata makan tuan. Lidah kita ni bukan payah pun, lidah je. Sebab itu orang yang jaga mulut ni, surga rindu pada dia. Orang yang jaga mulut. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar. Surga tu rindu pada 4 jenis manusia. Pertama, talil Quran, orang yang pandai membaca Quran. Yang ketiga, wahafizil lisan, orang yang jaga mulut. Yang ketiga, wa mut'imal ji'an, orang yang suka beri orang lapar makan. Dan yang keempat, wasaim fi syahri Ramadan, orang yang gembira nak menantikan puasa bulan Ramadan. Hadis Abu Daud. Waktu kita masuk bulan Sya'ban, Rejab Sya'ban ni, kita ulama bacakan doa, Allahumma barik lana fi Rejab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampai kalau umur kami bertemu Ramadan, nak nunjuk gembira. Sebab orang yang gembira dengan kedatangan Ramadan pun akan diberikan satu kedudukan surga rindu pada dia. Maka salah satu daripada golongan yang dirindukan oleh surga ini adalah hafizul lisan, orang hak jaga lidah, jaga mulut dia. Nabi pernah beritahu, aku ni, umat aku, siapa hak nak masuk surga, masuk. Hak tak say. Mana ikut kita lah. Kalau nak surga, ikhtiar, ibadah macam-macam. Tapi kalau memang jenis tak say masuk surga, dia tak semayang, tak apa, aku tak boleh nak tolong. Tapi ada beberapa golongan aku garanti dia masuk surga. Sahabat kata, siapa dia garanti ni ya Rasul? Ni hadis Sahal bin Sa'ad. May yadman li ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa umatku yang boleh jaga benda hak pertama, duduk antara dua peha dia, mana kemaluan. Dapat jaga kemaluan, tidak buat benda tak senonoh, aku jamin surga. Dan selagi benda hak duduk antara dua rahang dia, dua king ni, dua lahyah ni, dua tulang ini, iaitu mulut kita. Nabi sebut siapa hak boleh jaga mulut, boleh jaga kemaluan. Aku ikhtiar masuk surga dia ni.
Kalau pun rekod dia tak berapa molek, aku ejah. Maknanya buat rayuan apa, aku jamin orang admanlahul jannah, aku garanti dia masuk surga. Hadis Bukhari. Salah satu daripada kejahatan lisan yang kita kena jaga berdasarkan riwayat Isra' Mi'raj hak cakar muka tadi adalah kesalahan ghibah. Oh ni kita kena hati-hati. Apa makna ghibah? Ghibah ni kalau dalam bahasa Arab biasa daripada perkataan ghaba yaghibu ghaiban. Maknanya ghaib, dia tidak hadir. Itu asal ghibah. Berdasarkan makna ini kita boleh faham bahawa ghibah ini kita bercakap dalam keadaan orang hak kita bercakap tu tidak hadir. Ghaib lah, dia ghaib, kita cerita hal dia. Kalau kita bercakap orang tu ada dalam majlis, itu cakap orang tu ada lah, tidak ghibah. Tapi ghibah ini cakap ketika orang hak kita jadi topik tu tak ada depan kita. Oh ni hati-hati, sebab hukum ghibah adalah haram. Haram. Kita mungkin banyak benda bagus kita buat. Kita boykot produk tertentu, semangat itu, semangat ini, semayang jaga masjid, banyak benda bagus kita buat. Tapi kita lupa bahawa ngata korang juga adalah haram. Ngata orang, ada orang yang boleh kita sebut, nanti saya akan perincikan. Tapi umumnya itu tidak boleh. Sebab disebutkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat yang ke-12, wala yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumuh. Jangan kamu yaghtab, ghibah. Jangan kamu mengata satu sama lain, adakah kamu suka makan daging saudaranya yang mati? Fakarihtumuh, pasti kamu jijik, kata Allah Ta'ala. Sebab itu kita ngata korang ni dosanya lebih keji dari zina. Orang zina tu keji dah, tapi orang ngata korang lebih keji dari zina. Dalam satu riwayat dari Jabir bin Abdullah, Nabi beri amaran, iyakum wal ghibata fa innal ghibata asyaddu minaz zina. Jangan kamu ngata korang hak tak elok, hak buruk, cerita buruk tentang orang. Sebab al-ghibatu asyaddu minaz zina. Sebab ngata korang ini lebih besar dosa daripada zina. Sahabat pelik, ya Rasulullah, kaifal ghibatu asyaddu minaz zina? Lagu mana pula ngata korang lebih berat daripada zina? Apa jadi gitu? Zina lagi berat ya Rasul. Gini kata Nabi, inna rajula qad yazni thumma yatubu fayatubu Allahu alaih. Gini, orang hak berzina, kalau dia menyesal, dia bertaubat, Allah terima taubat dia. Tetapi wa inna sahibal ghibata la yughfaru lahu hatta yaghfir lahu sahibuh. Adapun orang mengata korang, dosanya tidak diampun Allah selagi orang hak dia kata tu tak ampunkan dia. Keampunan Allah bergantung kepada keampunan orang hak kita kata siang malam ini. Itu sebab adik kakak, tuan-tuan sekalian, Nabi kita suruh jaga mulut. Nak cakap, fikir dulu. Sebelum nak mengeluarkan kata-kata, kena timbang-timbangkan. Innal abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha ila nari ab'adu mimma bainal masyriq wal maghrib. Sesungguhnya kata Nabi, seorang hamba itu kadang-kadang bercakap, yang mana dia bercakap itu tidak berfikir, sehingga kerana percakapannya itu menyebabkan dia dicampakkan dalam neraka. Yang neraka itu luasnya antara timur sampai ke barat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Cuma sekarang ini kita ada pula mengata korang dalam bentuk baru, iaitu dalam bentuk media massa. Hak ni hak terbaru. Maknanya dulu mengata korang ni mulut sahaja, ataupun dengan isyarat kerlengan mata, jelingan macam-macam, ataupun gerakan badan untuk nak ngejek, nganjing orang, mengolok-mengolokkan orang. Ini disebut dalam wailul likulli humazatil lumazah tu. Balik nanti boleh buka apa makna lumazah, humazah.
Mana ngata ke orang tak pakai mulut tapi pakai gerak badan, jelingan, kerling, itu pun termasuk yang wailul likulli humazatil lumazah. Tapi sekarang tambah pula pesen baru, kita ngata ke orang dalam format elektronik, WhatsApp group, dalam Facebook, dalam TikTok dan macam-macam lagi. Kita ngata ke orang sambil-sambilan. Contoh, sambil ceramah ni sempat ngata lagi, tangan dia ngata, dah lah ustaz ni lambat, itu tunggu lama, ingat tak ada kerja lain, teng dia seng. Contoh saja. Ataupun dia ngata ke masjid ke, parking payah lah, tak ada makan tak sedap, ada je benda sambil-sambilan, mulut senyum gitu, tangan gini kedik. Jadi ini menambahkan budaya ni jadi makin bahaya lagi. Sebab itu budaya ngata ke orang ini payah. Macam kita sekarang ni, kalau di luar sana netizen lah. Netizen ni untuk makluman tuan-tuan ni, orang hak duk main internet semua. Ini semua cakap belakang tak berani ajak berjumpa, semua cakap belakang ngata, ngompat, dia kritik, komen. Masjid lah paling teruk sekali kadang-kadang kena kritik. Kita dengan orang-orang macam ni kadang tak boleh nak layan sangat. Kalau layan sangat tak jadi kerja kita. Kita buat apa pun mana pernah orang puas hati. Kita buat apa dalam dunia tak ada orang puas hati. Nak layan netizen tak terlayan. Sebab majoritinya adalah anak muda. Orang muda ni dia memang berkemah dalam internet. Dia memang tidur siang malam dalam internet. Umur 18 sampai 29 itu memang berkemah betul. 90%, 90% manusia umur 18 sampai 29 internet siang malam, tak boleh nak buat apa. Jadi dia memang siang malam komen tu komen ni. Tapi kepada pengkomen ni kita nak ingat, jaga mulut, jaga tangan. Ingat bila Allah Ta'ala menyebut wailul likulli humazatil lumazah, celakalah bagi setiap orang yang mencaci, mengejek, mengecam, mengeji, menganjing. Allah Ta'ala jarang-jarang khabar celaka ke hamba dia. Allah sayang sangat makhluk dia. Tapi kalau dah mulut tak ada insurans, celaka orang dia kata. Allah Ta'ala marah, murka sungguh. Lepas tu mari kita jaga mulut. Kepada anak-anak muda kita ingin pesan, budak-budak muda sekarang bagus, alhamdulillah. Masjid pun ramai program datang, minat majlis ilmu. Cuma tambah molek sikit lagi, tolonglah belajar hormat orang tua. Belajar hormat orang tua. Tak guna mengaji tinggi tapi biadab, tak guna. Kita orang tua-tua ni kita ajar. Baik tu orang kalau tak tahu adab tapi dia buat dalam keadaan dia tak tahu adab, itu dia panggil kurang ajar. Orang kurang ajar, kita ajarlah. Tapi kalau dia tahu tu salah, dia langgar juga, itu tak panggil kurang ajar, tu biadab. Biadab lain makan dia. Dia bukan makan cara bercakap lain. Maka anak-anak muda jaga mulut. Cakap pelihara lidah, berjalan pelihara kaki. Bila bercakap rendahkan suara. Kalau bergaul rendahkan hati. Kalau bermadah lembutkan lidah. Jika berjalan haluskan langkah. Bercakap kalau tak beradab, melangkah pun nanti tak semenggah. Terlanjur langkah di bawah surut, terlanjur lidah membawa maut. Cakap dengan orang jauhkan mengenang. Bercakap dengan orang tua banyakkan bertanya. Cakap dengan anak berlunak-lunak. Bercakap dengan isteri isi mengisi. Bercakap dengan tok laki ingat mengingati. Bercakap dengan mertua jaga-jaga. Cakap dengan menantu bertentu-tentu. Bercakap dengan sahabat berhemat-hemat. Bercakap dengan kawan segan menyegan. Bercakap dengan yang alim berlakulah takzim. Bercakap dengan penghulu jaga malu. Cakap dengan mak agak-agak. Cakap dengan nenek berbaik-baik. Cakap dengan atuk berelok-elok. Cakap dengan guru elokkan kelaku. Cakap dengan tetangga maniskan muka. Apa sebab? Kerana lidah aib terdedah, kerana cakap malu tersingkap. Kata orang tua-tua, kerana pulut santan terasa, kerana mulut badan binasa. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan merasa. Ada orang sekarang dia kata, saya ni nak mencegah kemungkaran. Memanglah kena kurang ajar sikit. Awak ngaji di mana?
Ngaji di mana cegah kemungkaran kena kau ajar? Cuba tunjuk sekolah mana kau ajar tu nak jumpa dengan mudir. Sekolah mana ngajar ni? Mencegah kemungkaran pun ada adab. Contoh, Tok Imam salah mayang, makmum wajib tak tegur? Tegur. Itu nahi mungkar. Tapi boleh tak buat lebih kurang? Tak boleh. Boleh tak buat biadab? Tak boleh. Sebab amar ma'ruf nahi mungkar ada adab dia. Amar ma'ruf pun ada adab, nahi mungkar pun ada adab. Berperang pun ada adab. Semua ada adab. Akhlak. Tok Imam katalah patutnya rukuk, imam tidak rukuk, terus sujud. Sujud. Kita makmum wajib taat, tapi kalau salah kena tegur. Kita mikir, apa imam sujud? Rasanya bukan baca sejadah pun, baca izajah. Salah dah Tok Imam. Kita pun wajib aku menegur ni, mencegah kerosakan. Dia pun mari semangat, tendang punggung Tok Imam, gitu, nyungkur Tok Imam. Dia rasa dia betul, cara dia tak betul. Orang marah bapak tendang punggung, saya menegakkan, mencegah kemungkaran, memastikan bahawa maksiat tidak. Memang semangat, cara tak betul, biadab. Nabi ajar ke mana? Kalau imam salah, tegur. Macam mana tegur? Tak ada body contact ni, bukan rugby. Mana ada body contact? Tegur je. Macam mana tegur? Pakai tasbih. Subhanallah. Bayangkan pakai tasbih. Bukan pakai tasbih lempar kata imam, tak. Tasbih mulut. Subhanallah. Berapa kali? 3 kali. Subhanallah. Subhanallah. Imam tak faham, tak belajar fardu ain. Dia terus buat bodoh. Jadi cara kita adalah mufarakah. Mufarakah ni teruskan saja semayang, tukar niatnya. Tak perlu batalkan semayang. Jadi panjanglah cerita fiqhnya. Artinya adab sangat beradab. Ada tata krama, ada caralah sangat tersusun sekali. Pakai tasbih, kenapa tak pakai takbir? Takut tu imam terkejut. Imam salah, takbir, Allahu Akbar. Pening tu imam. Sudahlah. Ceramah ke semayang, lupa tu imam. Sebab nak bagi harmoni semayang. Maka pada anak-anak muda nak tegur siapa-siapa, tegurlah. Tegur ustaz ke, tegur mufti ke, tegur apalah lah, tak ada masalah. Tapi cara kena betul. Santun menegur menurut alur. Santun menyapa maniskan muka. Adab menegur biar baik-baik. Syarak dan adab mesti ditelik. Menegur jangan semena-mena, supaya tidak jadi bencana. Menegur jangan sampai menista, supaya tak jadi silang sengketa. Sebelum menyapa, tengoklah rupa. Sebelum menegur, tengok umur. Awak muda lagi, cakap dengan orang alim hak umur sama dengan ayah awak. Cuba cakap elok-elok. Awak kail baru panjang sejengkal. Orang ni dah mandi lautan dalam. Bukan kita suka garam banyak sikit ni. Dia banyak makan garam. Masalah dia berenang banyak laut dah. Awak baru kail panjang 2 jengkal. Jangan gitu. Cakap je elok-elok. Nak sanggah pun ada cara. Elok menyanggah bawa faedah, buruk menyanggah bawa fitnah. Kalau menyanggah niatnya buruk, mana pergi orang mengutuk. Kalau menyanggah mendabik dada, orang menyampah manfaat tak ada. Elok menyanggah bawa manfaat, buruk menyanggah bawa mudarat. Kalau menyanggah mencaci maki, mana pergi pun orang benci. Kalau menyanggah cara tak senonoh, alamat ujung-ujungnya akan bergaduh. Ini orang tua-tua pesan-pesan, cakap elok, mulut mesti mau jaga. Maka antara hak jaga sekali adalah cakap molek-molek, jangan ngata ke orang. Pernah sekali, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi duduk dengan para sahabat. Nabi tanya, atadruna mal ghibah? Mu tahu tak ghibah tu apa benda? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Jawab sahabat-sahabat, Allah dan Rasul saja yang tahu jawapannya. Nabi kata, ghibah ini zikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah ni, kata Nabi, adalah kamu bercakap satu benda hak orang tu kalau dengar dia berasa hati, atau dia rasa tak suka dengan percakapan itu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqul.
Ada seorang sahabat angkat tangan, ya Rasul, bagaimanakah kalau saya menyebut sesuatu hak benda tu memang ada wujud pada orang tu? Contoh begini, ni contoh saja. Katalah sahabat kita ni badannya gemuk, perutnya besar. Jadi kita memang daripada dulu panggil dia, contoh panggil Roy tu Boroy ya, perut Boroy, panggil Roy. Yalah, kita pun tak suka orang sebut perut kita, benda kita tak suka, tapi memang perut dia besar ya Rasul. Ataupun orang tu kulitnya, ni contoh saja, kulitnya gelap. Jadi kami dari sekolah lagi panggil dia black, contoh black, hitam. Dia tak suka orang panggil dia hitam, tapi memang dia hitam. Lagu mana ya Rasul? Sahabat tanya kepada, bukan kami ngata ke dia, memang hak dia gitu, memang gitu dah hak dia tu. Macam mana ya Rasul? Gini kata Nabi, in kana fihi ma taqul faqad tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Kalau apa yang kamu sebut itu memang ada pada dia dan dia kecil hati, itu ribah. Tapi kalau kamu sebut tentang benda tu tak ada pada dia, itu kamu naik satu lagi tahap dosa, dia panggil fitnah. Hadis Muslim. Contoh, sahabat kita tadi kulit gelap, kita panggil dia black, hitam. Daripada sekolah sampai sekarang anak 2-3 panggil black lagi, sama-sama kawan-kawan panggil black. Dia pun kecil hati juga, kita panggil dia black, sebab dia memang pakai pack lah, beli sokmo nak bagi cerah kulitnya. Rasa tak gelap mana, dulu sekolah gelap, sekarang ni dark sangat. Tapi orang duk panggil dia black lagi. Contoh, katakanlah black ni pergi buat ujian chemical, jangan chemical, pergi jabatan kimia, buat ujian dermatologi, cek kulit dia warna apa. Bila buat ujian makmal, didapati kulitnya bukannya black tapi dark brown. Maknanya selama ni kita fitnah dia daripada zaman sekolah berpuluh tahun, sekampung fitnah dia. Asas sepatutnya dark brown, kita panggil black. Jadi dah jadi dosa fitnah pula. Berapa banyak dosa kita nak minta ampun dulu dengan dark brown ni tadi. Dark brown panggil baru dark brown. Aku minta maaf lah, kat 30 tahun panggil mu black, aku fitnahmu. Pahala aku tukar hari ni dark brown. Panggil dark brown, ngata juga ke dia lagi. Pernah Aisyah radhiyallahu anha, ada satu orang perempuan lalu depan dia. Bila Aisyah tengok perempuan tu lalu, terkeluar dari mulut Aisyah, ma aqsaraha, pendeknya. Kebetulan perempuan ni memang rendah orangnya, orang panggil rendangnya. Jadi yalah, kalau kita pun nampak orang jalan dengan tok laki dia, tok laki tinggi, isteri parah pinggang misalnya, kita pun akan jadi komen juga, mana pendek isteri dia. Kita akan jadi gitulah, jadi netizen lah, kerja komen je kerja. Jadinya bila Aisyah kata pendeknya, Nabi marah, iktabtiha. Kata Nabi, Aisyah, awak ni dah ngata ke dia ni? Aisyah kata, saya ngata apa? Cuba tengok ya Rasul, pendek sungguh. Cuba tengok tu, bukan saya ngata. Nabi kata, tak, zakarti aqbaha ma fiha. Kamu telah cakap satu ayat yang kalau dia dengar, dia kecil hati. Cuba cakap depan-depan, apa jadi? Pendek awak ni ya, makan penampar. Ertinya benda tu orang tak suka, jangan cakap. Dah kalau nampak macam mana ya Rasul? Diam je lah. Sibuk apa kau orang? Banyak menyibuk hal orang kita ni. Saya tengok dalam dunia Facebook, kalau tak nasihat pun generasi kita ni sibuk hal orang, tak tahu apa sebab, tak tahu. Orang lain menikah, dia sibuk. Ni lah apa nak jadi suami. Lah, dah sibuk apa masalah sebenarnya? Kita budaya nyibuk ni makin menjadi-jadi, busy body. Memang agama kita suruh ambil tahu, kita jaga tepi kain orang ni memang disuruh. Menjaga tepi kain orang dituntut dalam agama, amar ma'ruf nahi munkar, jaga tepi kain orang. Tapi netizen kita sekarang bukan jaga tepi kain orang, dia masuk dalam kain orang, dia mencari rahsia, mengorek-ngorek peribadi lama,
posting tahun 96 jumpa lagi dia print screen. Apa benda awak ni? Tak ada fikir surga neraka ke? Ini ngata korang ni neraka ni. Kecuali kata ulama, kita ngata korang tu atas sebab-sebab yang dibenarkan syarak tu ada. Apakah contoh kita ngata korang dalam ruang lingkup yang dibenarkan oleh syarak? Antaranya adalah kita bercerita ketika buat pengaduan. Itu boleh. Tuan-tuan perempuan ada kes jenayah berlaku dekat rumah kita kepada diri kita ke, nak pergi report polis, takkan tak cerita? Cerita lah. Saya dapati seorang suspek yang saya menjangkakan mungkin orang Bangladesh. Orang Bangladesh marah, you mengatas sama kami kah? Bukan mengatas, saya mau bikin report mah. Kita buat report, nama pun report polis siasat lah. Mana kita tahu Nepal ke India, tak tahu. Report, nama report. Ataupun buat aduan rumah tangga misalnya. Memang ngata lah. Saya dulu tuan-tuan jadi kadi. Saya jadi kadi daerah Temerloh. Kadi ni NCR lah, nikah cerai rujuk. Tu kerja kadi. Antara tugasan kadi adalah selain berjaga tuanku, jaga masjid, kita ambil kaunseling. Saya tidak ambil kaunseling lah, kita tak ada lesen kaunseling, jadi panggil runding cara saja. Marilah orang-orang macam kita kadi tak ambil kes besar, kita tak ambil kes kecil, kita ambil kes hak tenat sangat lah. Ada sekali tu anak buah mengadu, dia kata, "Boh ni kita orang tak boleh ambil dah cerita ni." Melarat-larat minta bos ambil lah. Isteri dia benci sangat pada suami, tak tahu ngapa, tapi ingat kena pergi berubat barangkali. Benci sangat. Dia mari kata, dia ngata suami dia daripada mula jumpa sampai habis, macam-macam hak dalam seluruh habis tu bik belaka. Marah ke suami dia nikah selagi, balik pada Yala, dia baru tahu dah ada anak lejah satu. Hak tu dia marah, 7 tahun nipu. Kalau baru seminggu nikah berigak lain. Dah anak lejah satu. Maknanya bodohnya aku salah gitu. Jadi dia nak meluahkan marah, suami tak balik, gantung tak bertali dia panggil. Mana suami dia pun takut nak balik. Memang garang sungguh. Tak balik, gantung tak balik. Datang 3 hari sekali datang ngadu. Kita faham lah, dengar saja. Anak buah pun kata, "Tuan ambil lah tuan kes ni, buat nasihat ke mana." Tapi memang daripada mula sampai habis ngata tok laki dia mengadu. Tak ada masalah. Jangan mengadu dalam Facebook, itu salah. Buat tulis dalam posting dia, tok laki basuh muka huduh, muka ubi torok, itu salah. Awak mengadu pada netizen tak ada guna. Ngadu di saluran yang betul. Sabit ada satu riwayat zaman Nabi dulu. Ada satu orang wanita, nama dia Tamimah binti Wahab radhiyallahu anha. Cerita Tamimah ni popular. Tamimah ni dia kahwin, suami dia nama Rifa'ah Al-Qurazi radhiyallahu anhu. Kahwin, bahagialah, ada anak. Sekali berlaku peristiwa, Rifa'ah ni suami dia bergaduh, ceraikan Tamimah. Cerai, talak 3 sekaligus. Mana patut talak ni ikut tertib lah, 1, 2, 3 dak, geram punya pasal 3 terus. Bila dah guna 3 jadi susah. Habis daripada iddah. Sebab Tamimah ni dia kahwin dengan satu orang lain, sebab orang panggil Cina buta. Saya pun tak tahu mengapa orang Melayu salah ke Cina bab tu. Cina buta. Marah sungguh ke Cina gaya. Pada dulu Cina buta. Tak buat India, Bangla, Nepal buta dah. Cina buta. Kok lah sejarah kita pun tak tahu. Jadi habis iddah, Tamimah kahwin dengan Abdul Rahman bin Zabir Al-Qurazi radhiyallahu anhu. Tamimah ni dia kahwin baru bukan sebab nak kahwin sangat. Dia kahwin baru sebab dia nak balik semula ke suami dia. Tapi tak boleh balik lagi, tak buat hak buta, Cina buta tadi. Jadi dia nunggu masa nak cerai je. Dia dah pakat dengan suami dia. Saya kahwin sekejap, cerai, kita kahwin semula. Beres lah. Jadi dia jadikan itu hanya batu loncatan saja, Abdul Rahman bin Zabir ni tadi. Bila dah kahwin, Abdul Rahman tak nak ceraikan dia.
Dan Abdul Rahman pula baik orangnya, layan molek, nafkah zahir, nafkah batin, semua cukup. Dia bapa tunggal ada anak, kahwin. Ni macam cerita drama pukul 7. Sedap cerita riwayat. Memang sedap. Tuan-tuan baca cerita Tamimah binti Wahab ini. Memang sedap macam drama. Suami dia tak nak ceraikan dia, suami baru dia. Bekas suami si Rifa'ah ni tanya sama, mesej sama lah kalau ayat kita. Dah bilanya? Tunggulah dulu. Bila tu? Pas hari sehari masuk sebulan masuk 2 bulan. Lama. Maka lama kelamaan Tamimah ni pun jadi, sudahlah aku ni, bila suami kalau tak cerai takkan nak minta cerai. Tak ada sebab, makan pakai cukup, bukan tak ada nafkah. Jadi dia pun mikir, macam mana aku ni. Dia pun dapat idea jumpa dengan Nabi, buat appointment nak jumpa dengan Nabi. Dalam hadis riwayat, dalam riwayat hadis disebutkan Tamimah ketika itu datang berjumpa Nabi pakai baju warna hijau. Warna ni jenis janguk agak. Pakai perempuan pakai baju hijau, duduk di Madinah, memang nampak Madinah ni kan coklat semua, padang pasir, gunung-gunung. Kalau pakai hijau memang daripada jauh tu menyelah. Dia pun pergi jumpa dengan Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, saya nak ngadu hal suami saya." Apa cerita suami? "Wallahi mali ilaihi min zanbin." Suami saya ni baik ya Rasulullah, tak ada sebarang masalah. Nafkah semua cukup, nafkah zahir semua cukup. Dah tu apa masalah mari nak jumpa saya? Gini ya Rasul, illa anna ma ma'ahu laysa bi aghna anni min hadhihi wa akhadtu hudbatan min sawbiha. Dia kata, "Ya Rasul, suami saya ni baik, kayaknya serba salah nak cerita ya Rasul." Babanya dia ni masalah, dia pun pegang hujung lengan baju dia, dia angkat depan Nabi, dia pun lepas, dia angkat lagi. Nabi tak faham, apa dia ni? Dia punya angry bird dia tak boleh angry ya Rasulullah. Dak rok mana? Saya layan jugalah, tapi gitu dia nak cari sebab bukannya tak ada nafkah batin, ada, tapi ya ni dia punya angry bird dia tak berapa nak angry sangat. Boleh tapi gitu ya ni. Bayangkan dia ngata suami dia depan Nabi. Nabi ni orang ada maruah, merah muka dia, malu dia dengar cerita benda dalam kain gini. Kata ginilah Tamimah, saya tak boleh dengar sebelah pihak, saya kena tanya ke suami awak. Nanti saya tanya dulu ya, kita tengok bincang macam mana. Cerita tu sampai ke pengetahuan Abdul Rahman. Malu Abdul Rahman, mana bini aku cerita gitu pada Nabi. Nabi punya PA dengar, Nabi punya susah sulit dengar tepi-tepi. Malu aku. Dia datang bawa anak dia, anak daripada pernikahan hak sebelum ni. Bawa 2 orang anak dia. "Ya Rasul, saya kalau dok seperti hak diberitahu oleh isteri saya ni, mari mana anak ni dulu. Ni 2 ni mari mana dulu ni. Saya sihat lagi ya Rasulullah." "Kazzabat wallahi ya Rasulullah." Dia ni demi Allah nipu ya Rasulullah. "Inilah anfuduha nafdal adim." Saya boleh puaskan dia lebih pada hak sepatutnya. "Walakinna ana shizun turidu rifa'ah." Tapi saya tahu cerita sebenar. Dia ni nusyus ya Rasul. Saya bukan tak tahu dia masih lagi berhubungan dengan Rifa'ah, suami pertama dia. Macam drama, sedap cerita ni. Lari pula depan Nabi. Cerita ni panjang lah. Ni hadis riwayat Bukhari Muslim. Cerita pengaduan tentang rumah tangga depan Nabi. Nabi layan. Tak adalah Nabi marah. Nabi kata, "Astaghfirullahalazim, awak ngata tok laki awak, mana boleh beritahu angry bird depan saya." Salah dak. Nabi dengar, sebab pengaduan dibenarkan. Jadi kepada ibu-ibu, puan-puan, kalau tok laki buat masalah, ngadu boleh, tak dikira ngata ke suami, tapi tempat yang sebenar, pejabat agama. Jangan telefon radio tengah malam, ngadu dalam radio tu tak betul. Tu orang tak cerita rumah tangga dalam radio. Telefon pukul 6 petang, yalah, tak sesuai. Ataupun cerita ke alim surat tingkap, itu ngata ke orang. Tapi kalau cerita dengan pejabat agama, dengan Tok Imam, macam saya tak pasti di Kelantan, kalau dipaham, imam-imam ni dikira pegawai agama yang boleh mendengar kaunseling.
ataupun mendengar masalah. Kita dipaham imam-imam ni juga adalah yang diberi kuasa untuk tangkap orang maksiat. Semua dia ada. Dia sama macam penjawat awam, pegawai agama. Dia tauliah tuanku apa semua. Jadinya ngadu dengan saluran yang betul. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dibenarkan cerita keburukan orang kalau misalnya kita ini nak menghilangkan, nak mengubah kemungkaran, nak mengembalikan kebenaran. Contohnya begini, kita duduk berjiran sekampung. Satu hari adalah jiran kita ni, ada orang mari rumah dia, rombongan meminang. Kita pun tengok daripada tingkap, sekodeng je lah. Dia pun tak jemput ke rumah, ada orang merisik gitu je. Kita pun tengok gitu. Kita dapati orang hak mari ni kita kenal, keluarga dia. Ni orang ni aku kenal ni, aku kenal ni, aku kenal ni. Masuklah rumah jiran kita, lama lebih kurang sejam, selesai. Bawa sirih, junjung apa balik. Kita berkata, ini dia nak minang ni. Habis daripada orang tu balik, kita pergi rumah jiran kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, minta maaf nak tanya, saya ni bukan nak campur tangan, tidak. Tadi orang mari minang ke? Berapa ni? Minta maaf Pak, kalau pandangan saya tolak. Sedap sangat mu nak tolak-tolak. Mu kenal ke? Saya kenal tu, saya nak bagi nasihat tu. Berapanya? Kalau hak tadi lah, saya cam ke pengantin dia tu, hak laki tu. Laki tu bukan orang tak berapa molek Pak. Saya kenal dia, geng danduk tu. Geng danduk, gini semua joget. Kuat ronggeng. Lah pakai pihak nipu pihak tadi. Saya tahu dia geng ni semua ni. Dah mau tahu mana? Dah saya pun danduk juga. Hak saya tak ada semua, saya pergi danduk lah. Rupanya sama kelab saja. Ngata tak? Ngata. Tapi niat dia nak ngelak jiran dia mendapat mudarat. Memang dari segi pendengaran kita, mu ni ngata korang ni. Tak, kita bukannya anggapan kita. Memang kita terlibat dalam dunia danduk tu, kita tahu. Dia bukan ngata korang danduk. Tak, contoh. Kan orang danduk marah pula. Ngata korang danduk lah ustaz. Tak, bukan ngata. Contoh. Melain siapa lagi? Kita boleh cerita keburukan orang yang menampakkan kefasikannya ataupun menunjukkan maksiatnya secara terang-terangan. Boleh kita sebut untuk menjadi iktibar. Contoh, dia minum arak, dia terang-terang minum arak. Patutnya awak nak jahat, jangan tunjuk ke orang. Yang masuk Facebook tu buat apa? Itu mengundang kecaman secara berjemaah lah. Jangan tunjuk. Ambil harta manusia secara zalim, jangan buat terang-terangan. Orang macam ini diberi pengecualian. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita, anna rajulan ista'zana 'ala an-nabi faqala zanu lahu bi'sa akhul 'ashirati. Ada seorang tu datang minta izin pada Nabi. Nabi pun bersabda, izinkanlah dia adalah sejahat-jahat orang di tengah kaumnya. Tetapi kata ulama, diharamkan menyebutkan aib yang tidak dinampakkan. Hanya hak dia nampakkan saja. Dia kalau bahasa mudahnya, contoh macam ajaran ayah pin. Contoh ayah pin. Salah tak menyebut ayah pin? Kalau ikut hukum salah, kita ngatakan ayah pin. Tapi kesalahannya itu terang dan dah digezekkan, diwartakan sebagai menyeleweng. Jadi penyebutan nama dia untuk memberi peringatan pada orang lain, sebab dia buat terang-terang. Atau menyebut, tuan-tuan janganlah mengikut ajaran Haji Kahar. Orang nama Kahar kecil hati. Bukan sebut nama awak. Orang sebut Haji Kahar tu mengaku jadi Rasul Melayu. Jangan ikut Tuhan Harun. Orang Harun kecil hati. Orang kata ke nama Harun. Tak, ada ajaran difatwakan haram, namanya Harun. Meninggal dalam penjara. Dia ngaku jadi Tuhan. Ataupun kita sebut Firaun,
kita sebut Hamman, sebut Abu Jahal, Abu Lahab. Ini semua orang yang buat jahat terang-terang. Jadi kita sebut namanya, tak dihukum ngata ke orang, sebab kita memberi inzar pada orang lain. Itu pun kita sebut apa yang kita tahu saja. Kita tidak mereka cerita. Kita tahu dia sesat, kita cerita kesesatan. Jangan tokok tambah buah Ajinomoto macam-macam. Itu tak boleh. Sekadar hak kita tahu saja. Apa lagi orang hak kita boleh sebut dia punya kekurangan dia, keburukan dia. Ini ada pengecualian. Kita dibenarkan menyebut laqab. Laqab ni gelaran. Gelaran untuk orang alim yang memang menggunakan gelar yang menghina nama. Macam mana nak sebut ya? Contohnya ada orang ulama-ulama ni, dia memang namanya Syekh sekian-sekian Al-A'mash. A'mash tu dalam bahasa Arab maknanya rabun. Ataupun Syekh sekian-sekian Al-Araj. Al-Araj tu maknanya tempang, pincang, jalannya tak sama. Ataupun Syekh ni Al-A'ma. Al-A'ma ni maknanya buta. Kita tak ngata dia buta, tempang, pincang, rabun. Tak, memang nama dia. Tapi tak boleh kita sebut dengan niat nak merendahkan dia. Itu tak boleh. Ini khas untuk gelar ulama'. Sebab memang ada ulama'-ulama' ni terdiri daripada OKU. Ramai ulama'-ulama' Islam ni memang orang OKU. Lepas tu kita kalau ada anak OKU atau kita sendiri OKU, jangan rasa rendah diri. Ulama' ramai OKU. Antara yang terkenal Atha Ibn Rabah rahimahullah. Dia ni seorang ulama' tabi'in, ahli fiqh terkemuka di Mekah. Memang alim betul. Dan dia hidup ketika zaman Umayyah. Dia ni walaupun ulama' besar, tapi dia kulitnya hitam, hidungnya kemik, kakinya tempang, tangannya lumpuh. Dan pernah pula tangannya itu berlaku dalam peperangan bersama dengan Abdullah bin Zubair, putus pula tangan dia. Jadi dia ni memang OKU. Jadi orang beri dia gelar macam-macam, bukan nak mengejek dia, nak menjelaskan peribadi dia. Maka itu tak dikira ngata. Begitu juga perawi-perawi hadis. Ramai perawi hadis yang mana mereka ini cacat anggota. Ramai. Contohnya ada yang dapat gelaran Al-Araj ataupun tempang ni. Contohnya Syekh Abdul Rahman bin Hurmuz Al-Araj, ataupun Yahya bin Zakaria Al-Araj, atau Muhammad bin Yusuf Al-Araj. Ada yang dapat gelaran Al-A'mash. A'mash ni maknanya hak rabun mata. Ada yang dia panggil Al-Asam, pekak, ataupun Al-Aftas, hidung kemik sangat. Macam Imam At-Tirmizi tu, Imam Tirmizi ni tuan-tuan, dia Al-A'mash, orang hak rabun mata teruk. Tapi Imam Tirmizi ni luar biasa sekali. Dia kan kumpul Sahih Tirmizi kan, banyak hadis dia kumpul. Kemudian dia pindah ke tempat lain. Dia balik semula ke tempat asal dia dalam keadaan matanya dah tak nampak. Dia pun berjalan. Dia kata, aku nak semak ingatan aku kuat ke tidak. Kalau ingatan aku tak kuat, minta tolong bakar kitab-kitab aku, jangan pakai. Mana aku punya ingatan dah kurang bagus. Kamu berjalan di depan ni, ada sebatang pokok. Kalau pokok tu masih ada, maknanya ingatan aku masih kuat. Sebelum aku buta dulu, ada pokok situ. Takdir tak ada, maknanya aku punya ingatan dah something wrong. Bakar kitab aku. Gi cek. Ana murid gi cek. Gi depan tengok rata, tak ada pokok. Ngadu balik ke Imam Tirmizi, tuan guru, tak ada pokok, rata je. Menangis Imam Tirmizi. Oh yalah dah, aku ni memang tak ada dah, ingatan aku kurang. Bakar je lah kitab-kitab aku, jangan ikut, cari ulama' lain. Anak murid dia tak sedar hati, cari orang kampung tanya. Pakcik nak tanya, sini dulu ada pokok tak? Oh ada, majlis bandaran buang habis dah, buat leceh, nak buat jalan baru. Beritahu ke Imam Tirmizi, oh tuan guru, alhamdulillah dulu ada pokok, orang nak buat jalan baru, buat highway, dia buang habis pokok. Alhamdulillah katanya. Terus kan, oh, punya jaganya, dia punya ingatan. Imam Tirmizi tu mata tak nampak lah, tak nampak.
Ramai ulama-ulama memang tak nampak. Saya dulu ngaji di Mesir, syekh-syekh yang tak nampak ni ramai sangat pakai spek hitam ngajar. Tapi muka surat, ingat baris ni, perenggan ni, mungkin dia dah bertahun-tahun mengajar benda sama, dia pun dah ingat muka surat mana. Tapi masalahnya kita lambat pun dia nampak juga. Macam mana dia boleh nampak? Rasa dia tukar repot agaknya lah. Rasa habis slow dah masuk kelas. Slow, tolak pintu, ngik-ngik, duduk. Ya Malaysia dia pakai tak lah. Berapa boleh buat? Main subuh ke tak? Aduh jeng, soalan tu jeng. Dia siapa lambat kelas dia tak semai subuh jawabnya. Padahal kelas dia kadang tengah hari, kadang petang. Marah dia. Dia mata tak nampak. Hafal Quran ni tak payah cerita lah, memang hafal Quran. Sahabat-sahabat Nabi pun ada, contohnya Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Itu memang mata tak nampak betul. Jadi kita ceritakan kekurangan dia itu bukan bermaksud kita merendah-rendahkan kedudukan dia, tidak. Apa yang mustahak hadirin hadirat sekalian, kita dalam hidup ni jangan kata korang je lah senang. Bagaimana cara kita nak jauhkan daripada ngata korang? Tidak ada caranya melainkan hati kena baik, kena tasawuf tinggi sikit. Saya ingat orang kalau ilmu banyak tapi panah barang ngata korang, dia ada ilmu tak ada tasawuf. Tasawuf ni mustahak tuan-tuan. Tasawuf ni pada hati. Ilmu banyak, hati kotor, macam mana? Baik itu ada hadis Jibril, Islam, iman, ihsan. Ramai orang Islam, tak ramai orang beriman. Tapi ramai orang beriman, tak ramai pula orang yang ihsan. Ihsan ni apa benda? Dia merasa hidupnya Allah perhati siang malam. Orang ihsan ni orang yang belas dengan orang. Itu kan ilmu tasawuf. Kita takkan teramak nak ngata orang kalau kita ni hati baik. Tak. Baik itu dalam kitab Hayatus Sahabah jilid yang kedua, ada satu hadis riwayat Ahmad dan juga An-Nasa'i. Diceritakan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia cerita satu kejadian yang pernah berlaku semasa mereka kumpul bersama dengan Nabi dalam masjid. Tengah-tengah duduk dalam masjid, tiba Nabi pun beritahu pada sahabat, kata Nabi, kejap lagi akan muncul ahli surga dari pintu situ. Sahabat semua teruja lah nak tahu siapa dia. Semua tunggu, tengok kat pintu. Tengok-tengok hak masuk budak muda, anak muda. Masing-masing heran, takkan budak tara ni masuk surga? Ini Nabi confirm ni, something wrong. Rasa Nabi salah orang barangkali. Mungkin orang tu duduk belakang dia baru nak masuk, budak ni potong kona, terus masuk barangkali. Jadi masing buat tak tahu lah. Malam esok berlaku benda sama. Nabi pun nak kata jaga-jaga ahli surga nak masuk, ahli surga nak masuk. Semua tunggu, budak hak malam tadi. Dalam hati Nabi salah orang barangkali, bodoh lagi ni. Tu nampak biasa je, bukan nampak lebay sangat pun. Malam ketiga Nabi cakap benda sama lagi, jaga ahli surga, ahli surga, ahli surga. Mana bodoh hak sama. Kata sahabat-sahabat, ini bukan salah dah ni, ini betul dah ni. Kita kena kaji apa sebab budak ni Nabi confirm dia masuk surga, mesti ada something. Jadi mereka pun mereka hantar Abdullah bin Amru al-As, anak pada Amru al-As. Abdullah, kamu pergi siasat, pergi nyamar. Dia pun menyamar lah, jumpa dengan budak ni. Saudara, saya ni anak Amru al-As. Orang ni kenal, ayah tuan hebat gini-gini. Begini, saya ni kelahi dengan ayah saya. Dia reka cerita lah, saya kelahi dengan ayah saya halau dari rumah. Boleh tak malam ni saya nak tidur sini, tumpang satu malam. Budak muda kata, beres lah tidur, saya rumah bujang, tak ada lah molek sangat pun. Tak apa satu malam. Abdullah bin Amru masuk dalam rumah. Dia tengok rumah budak ni rumah bujang lah, macam kita zaman bujang, rumah bujang lah, ubat nyamuk, sepoh, tilang, macam-macam sepoh itu kan. Jadi dia pun tengok tak ada gaya ahli ibadah budak ni. Jadi pun tengah malam buat pura-pura tidur. Dia nak tengok budak ni bangun malam ke tak. Tak tidur serupa orang lain. Dia tak ada qiyamul tak ada apa zikir, tak ada. Cuma kat subuh dia bangun,
siap-siap pergi masjid sembahyang subuh dengan Nabi. Dia buat ibadah yang basic sajalah. Ibadah-ibadah lain tak nampak, tak ketara sangat. Akhirnya Abdullah bin Amr al-As pecah rahsia jumpa dengan budak ni. Saudara, sebenarnya saya nak minta maaf, saya ni pura-pura je, saya tak ada masalah dengan ayah saya. Gini, ringkas cerita, Nabi 3 malam dia sebut ente masuk surga. Kami ni Nabi tak pernah cakap gitu. Jadi saya ni dihantar oleh sahabat-sahabat nak tanya apa rahsia entah ni. Sampai 3 kali. Nabi jarang 3 kali nyebut. Sekali dua okey, 3 kali mana hebat sangat. Awak pakai ilmu apa ni? Saya tengok amalan awak tak banyak. Minta maaf, bukan nak nilai awak, tapi memang tak ada. Biasa. Itu biasa. Apa amalan awak sebenarnya? Kata lelaki tu, saya tak ada amalan. Tak ada. Tuan duduk rumah saya tengok. Saya gitu, saya jaga hak asas je. Cuma gini tuan, kalau ia pula amalan. Saya daripada kecil, mak ayah saya ajar, nombor 1 sekali, saya tak pernah buruk sangka dengan orang. Tak pernah. Saya selalu positive thinking. Orang dapat kejayaan ke apa, saya tidak pernah buruk sangka. Dan saya tak pernah nak nuding jari ke orang, tak pernah. Contoh, kalau kita kan keluar masjid, selipar hilang, kan kita terus suspek ada dalam kepala. Oh ni mesti anak ni, mesti ni. Ada, kalau polis ada suspek. Dia kalau orang sangka baik ni, dia tak ada orang dia nak sangka. Selipar hilang, Masya Allah, Allah dah takdir hilang, nak buat macam mana? Allah, tak ada, beli baru je lah. Dia tak ada nak neka. Ni siapa dia bunyi suara main bising-bising luar tadi? Ni mesti awak ambil selipar dok mat. Dia sangka buruk korang ni, sangka buruk. Dia kata saya tak ada. Saya tak ada hidup saya sangka buruk korang tak. Sangka buruk tak ada. Pergi Malaysia ni nak sangka baik, semua tak jadi. Skamer ramai tuan-tuan, la ilaha illallah. Bukan skamer telefon hok bayar pelaburannya, skamer rosak kereta tepi jalan pun skamer juga. Kita jadi takut nak berhenti kadang. Tapi terpaksa kot lah sangka buruk. Dia nak merompok aku ni, tapi nak buat macam mana? Muka macam perompok belaka, kita pun tak berani nak singgah. Tapi kalau dapat ubah-ubah lah. Positive thinking, hati kena baik. Yang kedua kata, mak ayah saya ajar, saya daripada kecil saya tak pernah dengki dengan orang. Orang dapat apa kelebihan pun saya tak akan dengki dengan dia. Tuan-tuan, kita ni jangan dengki dengan orang. Ingat ni pesanan ya. Orang yang dengki kat kita, orang tu lebih rendah pada kita. Orang tinggi pada kita takkan dengki dengan kita. Orang lebih hebat pada kita, dia takkan dengki dengan kita sebab dia bangga tengok kita berjaya. Orang yang dengki kita siamalang ngata kita, semua orang yang tinggal di kita lah. Kita berjaya lebih pada dia. Jadi usah tulik lah orang dengki ni. Kita sendiri jangan dengki ke orang. Ada orang hidup dengki tuan-tuan, dia tak boleh tengok orang lebih. Kalau kita kerja menjawab awam, berdengki, depan senyum belaka. Dengar member naik pangkat 54, oh semua telinga merah belaka. Dah dia mangku 48 berapa tahun. Orang ni baru masuk, potong kona, segup 52, 54. Syarat naik pangkat pagi grade 52, petang grade 54 dalam sehari. Tidak pensan orang mendengar. Oh terus dengki. Dia ni memang, yalah memang tak nafi bodek tu ada. Orang tu naik pangkat cepat, takkan tak ada langsung bodek ada. Tengok dia dengan bos macam mana, cium tangan siap bunyi. Mu nampak bos kona, nampak bos lari, macam mana nak naik pangkat. Orang tu, waigo, Masya Allah, sampai siku cium. Tuan-tuan, cium tangan, hormat bos, tanya khabar, 5 markah tu. Kalau LMPT, SKT, kalau kita isi orang tu, anak penilaian anak bos, 5% kan komunikasi, besar 5%, jangan main-main. Awak nampak bos kena ke lain, nampak bos kena tak mau bertembur. Betul expect nak naik pangkat, memang tak dapat lah. Budak ni perlu jauh, Assalamualaikum bos, nak tolong kat beg lagi. Kau adalah hati kuat lah bodek hujung tahun dia ni. Tapi kita faham lah, jangan dengki dengan orang. Dan contoh tengok surat khabar senarai katalah Sultan Kelantan kurnia pingat kebesaran pada orang-orang di Kelantan. Kali orang di kampung kita ni pun ada 2-3 orang dapat anugerah contoh. Kita pun tengok, boleh datuk lah kakak ni. Boleh datuk dia ni. Aku mana boleh dapat ni?
Dulu sekolah bodoh pada aku lagi ni. Apa benda kena mengena bodoh cerdik dapat datuk? Tak ada kena mengena. Dia tak cerdik ke bodoh? Cerdik ambil-ambil nak bagi datuk. Tak ada. Datuk shit tak ada kena mengena cerdik bodoh. Tak ada kena mengena. Bodoh pada aku ni, sekolah duduk belakang ni. Dapat datuk. Aku duduk depan. Cerdik pada dia. Lah tak ada kena mengena. Dengki, jangan dengki. Sebab itu Nabi mengajar, kalau terbit saja rasa dengki dalam hati, macam mana nak ubat? Hendak tahu, kata Nabi. Apa mana hendak tahu? Tahniahkan. Tahniah ni membuang dengki. Contoh orang tu naik pangkat. Kita nak marah sebab kita kerja lama tak naik, dia naik. Kita tahu dia kuat bodek. Tahu dia baik dengan orang ni, baik dengan MB, baik dengan apa. Hati sakit, kita jenis tak campur orang. Hati sakit. Jadi cara nak kurang kesakitan macam mana? Salahnya, Assalamualaikum, tahniah, naik pangkat, big boss, tahniah je. Dia buang dengki. Tengok orang beli kereta baru, sakit hati, gerik sama, gaji sama, macam mana dia beli kereta baru? Balik rumah isteri lagi tanya, abang ni ya ke kerja gerik sama ni? Orang lain molek naik pangkat, orang ni molek beli kereta. Hati sakit lagi. Jadi nak kurang sakit, pergi tengok sahabat beli kereta tadi, salam, Assalamualaikum, salam, tahniah, comel kereta. Nak merasa sekali naik sekali, tahniah saja. Orang tu dapat datuk, tahniah datuk, tahniah datuk. Hati sakit tapi tahniah. Dia membuang sifat dengki. Maka insya-Allah tidak ada kedengkian, tidak ada sangka buruk. Kita tak akan ngata ke orang. Percayalah, ini formula Nabi ajar pada kita. Moga-moga apa yang kita bahaskan pada pagi ini memberilah suatu pembaharuan pada cara kita bergaul sesama kita dalam masyarakat. Iaitu kurangkanlah bercakap benda tak molek tentang orang lain, kecuali benda tu seperti yang kita sebut tadi, sebab nak mengadu, nak buat fatwa, sebab gelaran dia atas nama ketokohan dia, itu cerita lain. Atau cerita keburukan tu keburukan je, bukan peribadi. Itu adalah garis panduan yang telah diberikan ulama. Mudah-mudahan ianya manfaat kepada kita bersama. Sebelum kita berpisah, marilah kita sama-sama menadah tangan berdoa. Semoga majlis kita ini diberkati oleh ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkan umur kami dapat bertemu dengan Ramadan. Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'u baha'uka wal jamala jamaluka wal quwwata quwwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Allahumma in kana rizqina fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi fa akhrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezekiku masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu ini, kecantikannya, keindahannya, kekuatannya dan kekuasaannya, limpahkanlah kepada kami segala yang telah engkau limpahkan pada hamba-hambamu yang saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.